Hasut dan Gah ni berdiri dan juga bergaya seiring. Kempen-kempen yang dijalankan oleh Gah, kempen-kempen yang dijalankan oleh Hasut seiring dan tidak pernah clash kat mana-mana sudut pun, saling sokong menyokong. Hasut ni untuk pengetahuan adalah yang lebih muda. Gah ni dibarisi oleh ramai pemimpin daripada masyarakat sivil, pertubuhan masyarakat sivil, NGO dan sebagainya, seperti peguam daripada Bar Council dan juga National Young Lawyers Council. Kemudian ada juga beberapa tokoh daripada LFL misalnya, itu daripada sudut Gah. Suaram sendiri, Yap Swee Seng daripada Suaram, dia juga antara key person dalam gerakan Gah. Senior-senior dalam gerakan sivil di Malaysia ni berada bersama membentuk Gah. Manakala Hasut pula dibarisi oleh ramai penggerak-penggerak yang lebih muda, yang suka beraksi dengan lebih orang kata bebas dan juga lebih agresif berbanding dengan rakan-rakan yang lain dalam Gah. Jadi kedua-duanya saling melengkapi lah. Namanya pun begitu untuk saja untuk bagi panas lain lah pada kerajaan. Mencabar kerajaan lah saja untuk mencabar kerajaan, nak menunjukkan pada kerajaan penting sebenarnya bentuk-bentuk fizikal melawan sendiri penting supaya kerajaan tahu bahawa orang tak takut dengan kerajaan. Kamu boleh buat apa saja pun orang tak takut pun dengan kerajaan. Kamu boleh dakwa ramai lagi orang sebenarnya. Jadi bentuk tekanan yang sekarang kita beri, banyak kita buat kempen kesedaran orang ramai. Walaupun isu Akta Hasutan ni saya rasa semua orang membincangkan di universiti, luar universiti, di dalam bilik darjah, di sekolah, di kilang, di mana-mana saja sekarang memang orang akan sebut hasutan. Cuma lagi orang ramai yang perlu lagi kita berkongsi maklumat tentang apa itu Akta Hasutan, dari mana datang Akta Hasutan itu sendiri, kenapa Akta Hasutan itu dikenali sebagai Akta Hasutan 1948, sedangkan negara ini pun tahun 57 baru wujud dan sebagainya. Inilah bentuk-bentuk pendidikan fakta yang kita kongsi bersama masyarakat. Baru-baru ni pun Hasut turun waktu Hari Malaysia 16-17 September yang lalu. Hasut turun ke Kuala Lumpur, bawa beberapa bahan kempen untuk diedarkan. Lebih kurang 1000 bahan kempen berjaya diedarkan di merata tempat dalam KL, pusat-pusat tumpuan orang ramai. Manakala Gah pula sudah mula bergerak untuk capai kawasan-kawasan luar bandar dengan roadshow mereka, termasuklah juga pada 27 hari bulan ini di Penang, di Pulau Pinang, di Pematang Pau, dan banyak lagi forum-forum yang besar di Kuala Lumpur sendiri. Masalah dengan orang-orang yang pro kepada Akta Hasutan dan menggunakan raja sebagai alasan untuk mengekalkan Akta Hasutan, saya kira ini ada 2-3 pandangan saya. Yang pertama, mereka mungkin tak faham apa sebenarnya Akta Hasutan. Kalau kita soal balik kepada mereka, mereka sendiri pun tak boleh jawab apa itu Akta Hasutan. Mereka hanya mengikut perkembangan dan menggunakan apa saja perkataan yang timbul dalam utusan Malaysia ke dalam mana-mana surat khabar pro kerajaan ni untuk dijadikan senjata melindungi kepentingan mereka. Yang kedua, ini juga satu bentuk penipuan yang terang-terangan yang berlaku. Saya tak faham bagaimana Akta Hasutan yang dibawa masuk oleh British ditinggalkan begitu sahaja untuk disalahguna oleh kerajaan yang seterusnya selepas British memberi kebaikan kepada raja-raja Melayu. Dan ini juga satu bentuk penghinaan lah. Tak sangka pula untuk melindungi raja berperlembagaan dalam negara ini kita perlukan akta yang datang daripada British.